bertentangan dengan Li Meridian di lereng Bukit Abi Qubais ni. Itulah tempat Nabi belah bulan. Macam mana? Mana? Li Meridian mana? Di lereng Bukit Abi Qubais belah kanan ni. Kalau kita ngadap ini, ni lereng belah kiri kan, ni lereng belah kanan. Okey. Tapi bertentangan dengan Li Meridian. Maka di situlah tempat Nabi belah bulan. Secara kasarnya lah. Okey. InsyaAllah. Okey. Ini Mekah Tower Rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan nampak An-Nahdi tu? Di sebelah An-Nahdi tu di kawasan eskalator. Eskalator nak naik tu kita tapak rumah Abu Bakar. Masjid Abu Bakar tu. Jadi Mekah Tower ni dia tapak penempatan Bani Taim. Masjid Abu Bakar. Jadi kerana rumah Abu Bakar tu lah ke atas sana daripada tingkap kayu tu, tingkat 3, atas tu tingkat 4 itu Masjid Abu Bakar. Mereka buat masjid untuk Mekah Tower ni, dan masjid tu dinamakan Masjid Abu Bakar sempena daripada rumah Abu Bakar kat bawah. Tak, Mekah Tower ni. Mekah Tower ni. Mekah Tower. Okey, jelas? Okey. Tadi di Mekah Tower tu rumah Abu Bakar, dan itulah penempatan Bani Taim. Ini rumah Khattab, ayah Umar radhiyallahu anhu, rumah Umar di sebelah sini. Dan sini adalah penempatan Bani Adi. Rumahnya dia Bani Adi, Quraisy Bani Adi. Ini kawasan penempatan Bani Adi. Sekarang Jabal Umar ni daripada semua bangunan baru ni, daripada hujung sana sampai hujung sana dinamakan Jabal Umar. Di rumah Khattab lebih kurang kat sini lah. Jadi Bani Taim penempatan di sana. Bani Taim Bani Abu Bakar bukan Bani Tamim, Bani Taim. Jadi lebih kurang awal-awal Islam, semasa orang yang menerima Islam 39 orang. Abu Bakar berkata ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, kenapa kita tak zahirkan dakwah ni?" Rasulullah kata, "Kita masih lemah, tak tanggung penentangan pemusuhan orang Quraisy." Abu Bakar tak ada, ini agama benar. Maka dia panggil beberapa orang sahabat ikut dia, dan dia buat seruan secara terang-terangan, la ilaha illallah. Dia pergi mengucap depan-depan orang Quraisy. Maka dia terus kena pukul. Dia adalah antara pemuka Quraisy, tapi dia dipukul, katanya dia dipukul dengan kasut atas kepala dia. Dan mengikut Mufti Zainal Abidin, dia kata pada masa itu pandangan orang-orang Quraisy sendiri terhadap perbuatan pukul orang dengan kasut atas kepala ni lebih dahsyat daripada bunuh orang tu sendiri. Dia punya jenayahnya besarnya, menghinakan. Jadi itu yang telah diperlakukan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka ketuk kepala Abu Bakar dengan kasut-kasut, dan katanya hidung dan pipi Abu Bakar bengkak sehingga orang tak kenal, sama tinggi hidung dengan dia punya pipi dia. Dan Mufti Zainal Abidin pun dalam satu bayan pernah kata, Abu Bakar, kepala Abu Bakar tu diketuk berdarah-darah sehingga kalau orang letak tangan angkat, darah bercampur dengan rambut-rambut akan terangkat sama. Abu Bakar pengsan daripada pagi sampai malam. Jadi Bani Taim datang bawa balik dia ke rumah dia. Mak dia tunggu dia, sediakan makanan. Kemudian bila malam dia sedar balik, kalimah pertama keluar daripada lidah Abu Bakar, bagaimanakah keadaan Rasulullah. Ini cinta orang mukmin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempat diperlakukan sedemikian dahsyat, tapi cintanya dengan Nabi, dia sedar saja, dia tanya bagaimanakah keadaan Rasulullah. Mak dia kata, "Engkau makanlah dulu, engkau letih, lapar, sakit." Dia tak ada. "Saya tak akan makan sehingga saya dapat tahu Rasulullah dalam keadaan afiat." Mak dia kata, "Aku nak buat macam mana?" Dia kata, "Cuba pergi tanya Ummu Jamil." Maka mak dia ngejah, akhirnya dia bawa tengah malam tu, dia dibawa jumpa, tengok Abu Bakar, dia peluk. Mereka berdua menangis. Dan macam tadi juga, setiap pengorbanan untuk agama di sana ada hidayah daripada Allah SWT. Lepas peristiwa Abu Bakar dihentam itulah Umar masuk Islam. Umarnya rumah dia di sini.
Jadi ceritanya mungkin lanjutan daripada dakwah terang-terangan pertama kali tu. Orang Quraisy lagi bengang. Orang Muhammad ni lagi gedebeh, lagi berani ni. Maka tak boleh, kita kena bunuh dia. Maka mereka mesyuarat nak bunuh Nabi. Masa tu di awal Islam tu mereka dah memang nak bunuh dah. Maka mereka kata, siapa yang boleh bunuh? Umar kata, aku sedia. Umar kata, aku sedia. Semua orang kata memang kau layak wahai Umar. Dia pun terus daripada mesyuarat tu terus nak cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah jalan dia jumpa dengan Sa'ad. Sa'ad kata, kau nak ke mana? Dia kata, aku nak cari Nabi. Dia kata, baiklah kau uruskan keluarga kau dulu. Adik kau, ipar kau pun dah masuk Islam. Dia tercabar. Adik perempuan dia Fatimah dah masuk Islam. Ipar dia dah masuk Islam. Dia tercabar. Tak jadi. Pergi cari Nabi, dia pergi cari adik dia. Datang ke rumah adik dia, ketuk pintu. Dia buka. Masa tu Khabbab dengan ipar mereka berdua tu sedang belajar Al-Quran. Dengar je suara Umar, Khabbab keluar lari. Maka dia tanya, kau buat apa? Dia kata, kami sembang-sembang je. Tu apa benda? Dia tengok Quran, dia nak sentuh. Panjang kata, tak ada. Engkau kotor, tak boleh sentuh. Ini suci. Habis kecuali engkau mandi. Jadi kemudian dia lempang adik dia sampai berdarah. Kemudian bila dia tengok adik dia dah berdarah, dia jadi macam rasa bersalah pula. Bila dia tak tu, dia pergi mandi, ambil Al-Quran yang sedang mereka belajar tu. Dia baca Taha, apa? Innani anallah. Ayat surah Taha, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Terus dia kata, bawa aku jumpa Muhammad. Dia terus masuk Islam. Kena ingat, poinnya di belakang setiap susah payah untuk agama ada hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umar masuk Islam orang ke-40 setelah peristiwa Abu Bakar dihentam kerana dakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi peristiwa tu, cerita Abu Bakar tu berlaku di sana, peristiwa adik Umar tu berlaku di sini. Ini dah tempat ni. Jadi tuan-tuan tolong cerita kat kawan-kawan lain. Ribu-ribu, puluh ribu orang datang Mekah ni, saya rasa tak sampai 5% yang tahu cerita tu. Jadi tuan-tuan ambillah peluang, tolong cerita kat kawan-kawan dalam Mekah masing-masing. Boleh insya-Allah. Kita teruskan perjalanan. Pergi